tidur berlebihan. Nak bagi tahu hadis yang selalu kadang orang sebut tidur orang berpuasa itu ibadah. Di sebahagian ulama kata maudhu' hadis rekaan. Ada yang kata dhaif jiddan. Dhaif sangat-sangat. Jadi kita tak boleh dah sebut, sebab tu kita tak dengar dah sekarang kan, sebab ulama-ulama kita dah tegur. Yang orang sebut tidur orang yang berpuasa tu ibadah. Itu yang dia tidur pagi, dia bangun zuhur, dia sambung tidur. Kau jangan cakap aku ni tak buat ibadah. Dan ingat senang kau nak tidur tu dia cakap. Kan? Susah nak tidur Cuba kat macam mana tu kan, dapat leno. Dapat pahala dia cakap. Dia pegang yang tu lah. Yang nak disebut tidur ni boleh dikatakan ibadah tidur macam ni lah ibu-ibu sekalian. Contoh, dah tadarus tu kan, niat masuk ke surau, lepas tu niat iktikaf. Boleh niat iktikaf dia surau. Surau yang sama fungsi macam masjid, kecuali tak solat Jumaat saja boleh niat iktikaf. Saya baca dalam kitab ni, saya baca juga dalam kitab ni ditulis oleh mantan Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad ni, mantan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kemudian saya rujuk juga tulisan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang perbincangan yang hangat. Biasa nak masuk bulan Ramadan, boleh tak niat iktikaf di surau? Betul tak? Sebab ada yang kata ustazah surau sikit, sedangkan ahli surau ni kan main lagi buat makan lah, buat itulah. Sebab masing-masing kata nak pergi masjid. Sebab apa? Masjid lah baru boleh niat iktikaf, nak dapat pahala iktikaf. Jadi disebutkan iktikaf boleh dua tempat. Yang pertama masjid, yang kedua surau. Syaratnya surau ini fungsinya macam masjid. Maksudnya ada jawatan kuasa, ada solat fardu 5 waktu, ada azan. Tapi ada surau, kalau yang kecil-kecil sangat, dia ada azan maghrib isyak je. Zuhur tak ada, kadar subuh tak ada. Macam surau ni surau yang besar, betul kan? Surau ni dia ada jawatan kuasa, ada pengurusan apa semua macam masjid. Beza dia tak ada solat Jumaat saja. Maka kita niat, tak payah, kita bukan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, tapi kita niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Niat macam tu je. Subhanallah. Jadi daripada awal tadi tu masuk niat i'tikaf tak? Sama-sama kita niat i'tikaf ya. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Daripada awal sampai balik nanti, walaupun tak ada wuduk, walaupun kita nanti rehat baring-baring je pun dapat pahala i'tikaf tanpa henti. Masya-Allah. Jadi jangan, itu antara kesilapan salah faham kita umat Islam lah. Jadi itu masuk yang ke berapa tu? Yang keempat. Nak sebut pasal tidur berlebihan, contoh, kita datang surau. Masa tadarus, kita pun tersenggut-senggut, kita pun cari tiang, kita pun lelap sekejap. Tidur macam tu dapat pahala. Sebab kita tidur daripada kelelahan melakukan ibadah. Faham tak? Tapi tidur pagi pergi Maidin, lepas tu sambung pergi Giant pula, lepas tu sambung tu pula, nak cari kasut je satu. Habis kedai dia pusing, nak cari baju warna sama, lu tu lagi payah. Kan satu keluarga nak cari baju sama. Jadi payah hanya duduk matching-matching tu kan. Jadi penat tertidur, yang tu bukanlah tidur diberi pahala. Maksudnya kita lelap antara melakukan ibadah, ya Allah tidur sekejap baring kita kat belakang tu. Macam surau ni kan jarang tu. Jadi kita orang perempuan nak iktikaf jadi makruh. Sebab itu perbincangan ulama, bukan iktikaf siang, orang lelaki tak ada boleh, tak ada masalah. Tapi kalau malam, nak iktikaf malam, perempuan sebahagian besar pendapat lebih kuat, nak bermalam di masjid ataupun di surau, perempuan jatuh makruh. Itu pun kalau datang dengan suami. Sebab apa? Kita akan tidur di bawah satu bumbung dengan lelaki lain. Faham tak? Ada suami-suami orang lain. Jadi kurang manis. Jadi boleh timbul fitnah. Kok kita tidur beleka macam mana tak tahulah kan. Kok buah sangat tergolek pula masuk ruang lelaki. Tiba-tiba berkoroh lah pula. Khoh makan sedap. Maksudnya begitu. Kan nanti tak leno pula tidur orang lelaki, nampak orang perempuan bergolek tidur. Banyak benda nak kena jagalah. Sebab tu iktikaf ni sangat dituntut. Dia sunat muakkad, dan bertambah sunat muakkad tu, bertambah besar tuntutannya 10 hari terakhir. Galakkan suami kita. Bang, awak ambil lah, awak pernah iktikaf yang paling afdal 1 hari 1 malam 24 jam. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW dalam kitab ni, puasa dan iktikaf ni, Masya Allah, ada orang hadiahkan pada saya.
Saya selama ni tak ada bagi perhatian sangat pada ibadah i'tikaf, tapi bila dia khusus bincang, jumpalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan i'tikaf satu hari, maksud satu hari penuh ni, satu hari satu malam ni, Allah akan menjarakkan dia dengan neraka 3 parit. Kita pun bayang 3 parit kecil tu. Bukan parit taman kita ni. 3 parit ni Rasulullah kata satu parit antara timur dan barat. Maksudnya hujung bumi dengan hujung bumi. Ui, besar. 3 parit 3 kali. Maksudnya jarak dia dengan api neraka. Masya Allah, dia takkan masuk api neraka. Jadi mungkin tahun ni yang ada suami bang, awak pergilah daripada pagi sampai malam, insya Allah. Dah kalau dulu kursus 3 hari 3 malam boleh berpisah. Kan? Kadang seminggu masa suami kerja. Awak duduklah, pergilah i'tikaf dekat surau tu. Rumah kita tak jauh. Kalau awak rasa rindu, awak mesej lah, saya datang jumpa kat tepi pagar tu. Kau lah rindu sangat kan, tak boleh ni. Mari datang sentuh-sentuh ya bang. Rindu sangat. Kau lah macam tu, bila dah pencen melekat, tak boleh berpisah. Boleh ke bawa bantal? Boleh. Tidur orang i'tikaf tu, dia tidur 3-4 jam, dicatat pahala. Macam biasa je. Kan datang pagi, lepas tu ni, dia sebab apa bila i'tikaf satu hari satu malam, dia nak basuh, nak bersih, rasa boring, rasa nak keluar. Tapi hasil lepas daripada tu, tengok orang tabligh contoh kan, dia boleh berapa hari duduk. Dia tak keluar-keluar tu, dia siap apa semua sebab dia dah biasa. Boleh buat satu hari, nikmat tu, ya Allah, tak boleh terucap, tak boleh terbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia rasa nak keluar, dia rasa ni, Ustazah i'tikaf, masa i'tikaf tengok WhatsApp boleh tak? Boleh. Jangan sampai ada mengumpat kau mengeji tengok. Dah buat-buat tu kan, duduk situ, dah habis tiang dah. Dia pergi kan, lepas tu bacalah hadis Nabi, bacalah sirah Nabi. Mungkin ada 2-3 orang duduk sama-sama borak. Batal tak? Tak. Jangan campur maksiat je. Baca Quran. Sehari i'tikaf mungkin boleh habis 2-3 juzuk. Kan tidur pun dapat pahala. Allahu Akbar. Cakap bang, satu hari je awak buat. Saya bagi sokongan ni, saya pun dapat. Awak tak nak sekali? Tak apalah bang. Saya ada slot Samarinda nanti. Tak apalah bang, ada cerita saya tu orang perempuan tak kuat lah. Kita bagi sokongan dekat suami. Lagi kalau ada cucu, ada anak kecil, mana boleh nak i'tikaf? Okey. Jadi jelas ya, pasal tidur tu memang tidak boleh. Masya Allah. Tapi ada hadis Nabi tentang qailullah. Nabi sebut. Nabi sebut dalam sabdanya, Nabi kata bersahurlah. Sahur itu menguatkan ibadah waktu siang, iaitu berpuasa. Kemudian Nabi kata qailullah lah, tidurlah sedikit sebelum waktu zuhur, kerana ia menguatkan untuk ibadah malam. Sahur menguatkan ibadah siang. Manakala qailullahu, tidur sekejap sebelum waktu zuhur, menguatkan ibadah malam, iaitu qiyamul lail, tahajud. Dan hari ni kalau kita nak tengok kajian sains terhadap tidur beberapa minit, ni tidur 2 jam. Start pukul 11, bangun pukul 1. Qailul lahu, maksud dia sedikit daripadanya, bukan tidur lama-lama. Jadi tidur sedikit tu baru menempati sunnah. Ini dia pasang aircon, duduk dalam selimut, dia siap pesan tu siap pesan, jangan gangguan. Wan nak qailullah, start pukul 11. 11, 12, 1 kan. Itu dah banyak tu. Qailullah ni dalam setengah jam macam tu. Kan dah biasa buat nanti ni. Petang ni, tengah hari ni dah kena buat latihan lah. Acik dah cuba, Ustazah tak nak lena. Acik kena cuba setiap hari, konsisten 12.30. Acik duduk sambil-sambil zikir. Acik nak tidur tu sambil tengok telefon ke sambil baca Quran? Telefon patut tak lelap. Acik cubalah ambil tasbih sekejap, lelap lah. Cuba baca Quran sekejap, lelap lah. Kenapa Ustazah? Baca Quran zikir bawa ketenangan. Bila tenang kita rasa lali, kita rasa ni, jiwa kita rasa tenang. Tidur. Satu lagi sebab banyak dosa. Kan bila baca Quran ngantuk, baca telefon
Tak ngantuk. Tak apalah, tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang nak baca 3 kul sebelum tidur tu kan, keluar Allah tak sempat habis, dah lena. Nak ulang 3 kali kan keluar Allah. Oi, dah lena. Dahsyat sungguh. Kalau tengok telefon setengah jam pun tak ngantuk. Okey. Jadi nak sebutnya, Masya Allah, Qailullah tu kalau kajian sains, tidur sekejap sebelum zuhur, dia punya khasiat tidur waktu itu, kebaikan dia, kualiti tidur waktu itu menyamai kalau 30 minit macam sejam lebih ataupun 2 jam tidur waktu malam. Dia punya bagus untuk sisa badan, untuk kerehatan badan, untuk kerehatan otak. Masa tu badan kita di-charge dengan optimum. Sampai Nabi kata dia menguatkan untuk qiyamul lail, untuk bangun tahajud. Jadi jangan tidur, jangan terlepas. Bukan saja-saja, dapat pahala yang besar. Masya Allah. Baiklah, kesilapan yang seterusnya. Tapi masa kita pun dah habis. Saya nak sebut, tapi bulan Ramadan ada lagi kan? Okey, iaitu bersahur secara berlebihan dan berbuka berlebihan. Kadang sahur beria makan 2-3 pinggan. Makan supaya tak lapar. Ini satu salah faham di kalangan kita. Jangan niat sahur supaya tak lapar. Salah. Kita sahur niat untuk kuatkan badan untuk ibadah. Bukan kata sekarang ni contoh orang jual produk. Produk ni kalau makan tak akan rasa lapar langsung, dia kata. Makanlah sekian-sekian, tak rasa lapar, ni memang okey, bukan rasa tak boleh. Bukan kata tak boleh. Antara hikmah ataupun roh orang yang berpuasa untuk rasa lapar dan dahaga, bila rasa lapar dan dahaga, itu diberi pahala. Faham tak? Rasa lapar, penatlah sikit tapi tetap solat. Rasa lapar lah, tak larat lah, tapi tetap zikir, tetap baca Quran. Tingkatan ataupun nilai ibadah tu semakin tinggi. Sebab apa? Kita buat ibadah dalam susah payah, dalam penat, dalam mengantuk. Masya Allah. Sebab itu para sahabat, kalau dia melalui puasa hari itu tak rasa lapar, dia akan kurangkan jumlah makan waktu sahur. Dia orang memang sahur sikit. Maksudnya di antara nikmat orang berpuasa, rasa lapar dan dahaga. Itu nikmat. Sebab itu Nabi sebut, Nabi kata ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Pertama ketika dia berbuka puasa. Yang kedua apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Jumpa waktu malam dan bertemu bila kita mati besok. Hasil daripada puasa kita yang sebenar. Sebab itu puasa orang-orang soleh, puasa orang-orang alim, dia meminimalkan makan bersahur. Dia tak nak sampai tahap makan banyak-banyak boleh cover sampai 13 jam tu sebab banyak sangat makan tu. Dah buka puasa pun dah banyak. Lepas tu moreh pun dah banyak, tidur kekenyangan. Lepas tu bangun makan pula, memang tak lapar lah siang ni. Jadi hilang roh puasa tu. Jadi bila puasa kita dapat rasa bersama lapar. Raja pun rasa lapar, PM pun rasa lapar, menteri pun lapar, anak sebut ni. Orang kaya pun lapar, orang miskin pun lapar. Hikmah besar. Seluruh dunia umat Islam berkongsi satu rasa, iaitu rasa lapar di siang hari Ramadan.